Yang ini seperti yang kita tahu juga, oleh kerana beberapa keputusan dibuat, kadang-kadang saya terima, ada bahagian yang kita terima keputusan kerajaan dalam menentukan beberapa peraturan dan mengetatkan beberapa peraturan. Tapi harus jelas. Saya tanya, bila ada sekatan polis, saya tanya, Tuan, peraturan yang mana yang dipakai ni? Dia kata, banyak sangat, tapi saya cuma nak jaga supaya jangan ada masalah je. Tidak jelas kerana tiap minggu boleh tukar. Biar ada clarity, jelas apa dia yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan tak banyak sangat peraturan. Jadi memudahkan penguatkuasa menjalankan tugas mereka. Kemudian ada yang kata kita ini lebih banyak mengkritik dan tidak memberikan ruang kepada pimpinan menjalankan tugas. Tak benar. Mereka jalankan tugas, kita tidak ganggu. Yang kita katakan, jalankan tugas dengan baik. Kerana kalau ini dikatakan soal di negara-negara ASEAN, kita sekarang dah cecah 5,000, 4,000 kes. Kalau kes baru, 4214, 1 Februari, 10 kematian. Singapura ada 29 kes baru, tidak ada kematian. Brunei, Alhamdulillah, tidak ada kes baru, tidak ada kematian. Laos, tidak ada kes baru, tidak ada kematian. Vietnam, 50 kes baru, tidak ada kematian. Kamboja, 1 kes baru, tidak ada kematian. Thailand, 836 kes baru, tidak ada kematian. Myanmar, 281 kes baru, 6 kematian. Janganlah banding dengan Myanmar, keadaan sekarang ni. Filipina, 2,102 kes baru, 80 kematian. Dan Presiden Duterte telah membuat kenyataan yang agak keras baru ini untuk menangani masalah ini. Tapi ini tentunya membimbangkan di Filipina. Indonesia, kes baru 12,000, kematian 270. Ingat, daripada hampir 300 juta rakyat. Jadi, kalau kita lihat ini, sebab tu saya suka dalam perikanan, rasuah kita bandingkan. Pelaburan kita banding dengan negara ASEAN semuanya. Ini dengan negara jiran. Kalau tidak, kita dengar propaganda, masuk 2 bilion. Yang keluar dia tak sebut. Banding dengan Singapura, Indonesia, Vietnam, tak disebut. Jadi sebab itu dari segi COVID-19 ini kita cuba buat perbandingan. Tapi mengapa kita anggap ada kelemahan dalam pengurusan ini? Saya sebut yang pertama, tidak ada pendirian atau keputusan, ketetapan yang jelas langkah-langkah yang diambil. Keduanya kadang-kadang ada percanggahan di antara kementerian dan sekarang cuba dileraikan dengan satu jurucakap. Tetapi kadang ada juga kenyataan daripada Ketua Pengah yang juga membimbangkan, seolah bila dia sebut saya ini hanya menyampaikan, jadi ini menimbulkan keraguan dari kalangan banyak pihak. Tetapi bukan bermakna kita mudah memperkecilkan usaha siapa saja, tapi kita bimbang kerana masalah kita kian gawat. Dan kita juga sebut tentang beberapa langkah. Bila kita sebut COVID-19, dia terkait dengan masalah pengangguran, dengan sara hidup rakyat, dengan moratorium bank, dengan pinjaman KWSP. Sebab itu kita harus lihat secara menyeluruh supaya mengurangkan beban rakyat sekarang. Kita tahu kenyataan tentang kelemahan-kelemahan kita dari awal, dari Masjid Seri Petaling yang disebut kluster tablik dulu, sehingga pencanggahan beberapa kenyataan dan kekurangan sarung tangan, face mask, dan menetapkan supaya face mask itu benar-benar diamalkan. Dan saya tidak bermasalah sekiranya kerajaan dan penguatkuasa mula mengambil tindakan yang tegas kepada sesiapa pun yang tidak memakai
pelitup muka. Dan kita kena ingat juga bahawa masalahnya bukan sekadar nak naikkan denda, ya. Denda ni saya bimbang kerana yang kena kita lihat itu orang bawah, petani, nelayan, itu pun dia antara dua darjat. Jadi orang tengok denda ni, reaksi pertama kami juga yang kena. Jadi sebab itu saya tidak fikir keutamaan kita ialah menaikkan, tapi penguatkuasaan, ya, penguatkuasaan itu harus jelas. Dan ini contoh-contoh daripada pemimpin juga. Kalau menteri duk ada makan majlis gitu begini tak pakai, jadi orang bawah kata iyalah ini darjat atas boleh, darjat bawah tak boleh. Jadi sebab itu kita kena amalkan. Melainkan kalau duduk seorang lah, duduk seorang macam saya jauh daripada orang lain, tak pakai okey, ya. Tetapi baik sebab masuk je majlis, ada je orang lain mestilah pakai. Dan kita juga tekankan tentang keperluan meneruskan ujian, dan ini akhirnya setelah setahun baru dipersetujui oleh kerajaan, termasuk kluster pekerja asing, ya. Pekerja asing itu sama ada kita suka tak suka, itu soal kedua. Tetapi kalau kita tak buat ujian dan saringan awal, dia akan tentu melibatkan kedudukan orang lain. Saya juga sebut kadang-kadang bila dalam kerajaan ini kita terlalu memihak kepada golongan atasan dan golongan kaya raya. Ada kilang yang untungnya bilion ringgit. Tak bolehkah kita wajibkan kilang itu membuat ujian dan saringan kepada semua pekerja dia, ya? Sama ada positif atau tidak. Jadi kemudian clear, masuk kerja. Ada yang positif, kita tangguh, gantung 2 minggu, kemudian buat saringan lagi. Dan ini mampu dilakukan oleh syarikat-syarikat yang kaya. Yang tidak, bolehlah kerajaan memberikan pertimbangan untuk menampung kekurangan mereka, terutama yang kategori SME yang kadang-kadang merangkak untuk berjaya dalam majlis mereka. Jadi akhir sekali saya mau ingin jelaskan bahawa keperluan kita bukan sahaja sekadar mengawal merebak menularnya wabak COVID-19 ini. Dan ini bukan merupakan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Saya setuju, ia juga tanggungjawab rakyat. Dan kita minta umpamanya Tuan Kuasa Surau dan Tuan Kuasa Masjid, PIBG dan semua persatuan ini aktif untuk menjaga masalah kesihatan awam. Ini public health ni kadang-kadang dipandang ringan, ya. Ini bukan soal hospital dan ubat dan vaksin, tetapi kita sendiri mengadakan benteng untuk mengelakkan penularan jangkitan ini dan memastikan kita ikut pembatasan atau penjarakan sosial. Jadi kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan dengan perubahan sikap ini di kalangan rakyat dan pimpinan, dan diharapkan perubahan supaya dia juga melibatkan perubahan tata kelola dan pengurusan yang lebih cekap dan tidak diheret dengan masalah-masalah kecuaian, penyelewengan ataupun memusatkan perhatian kepada hal-hal yang tidak mendesak sekarang ini. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.